Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Program Tanya Curator kembali bersiaran secara langsung bersama saya, Nurhaliza Harun dari Museum Adat Negeri Sembilan. Memandangkan kami bersiaran secara langsung dari Museum Adat, cuba lihat cara kami duduk pun penuh dengan adat. Dan pada hari ini, topik Tanya Curator yang begitu unik iaitu adat melenggang perut. Saya sendiri kan tertanya-tanya tahu apa sebenarnya adat melenggang perut tu. Tapi jangan risau, persoalan saya dan persoalan anda semua akan terjawab sebentar saja lagi. Dan pada hari ini program Tanya Curator menampilkan Encik Syahir Ali, penolong kurator kanan dari Museum Adat, di mana beliau akan merungkaikan keunikan di sebalik adat melenggang perut yang diamalkan oleh nenek moyang kita suatu masa dahulu. Dipersilakan. Terima kasih Waliza. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga layar FB live di luar sana. Sebelum saya meneruskan acara atau program adat melenggang perut, saya terangkan sekitar selalu mengenai penubuhan Museum Adat. Museum Adat terletak di Kuala Kuala Lebu dan dirasmikan pada 2008. Museum Adat mempunyai 4 galeri. Salah satunya ialah bercerita mengenai adat yang terdapat di Indonesia, khususnya adat melenggang perut. Itu dia para penonton, sedikit pengenalan berkaitan Museum Adat. Dan seterusnya Cik Syahir, kita terus kepada topik yang akan dirungkaikan pada hari ini, iaitu adat melenggang perut. Sebelum tu Cik Syahir, kat mana kita berada sekarang? Kita berada di galeri adat melenggang perut di Aras 1 di Museum Adat. Okey, baiklah. Di sini terdapat diorama adat melenggang perut yang diamalkan pada masa dahulu. Dan Cik Syahir, boleh tak Cik Syahir kongsikan sedikit dengan para penonton apa sebenarnya adat melenggang perut? Okey, terima kasih. Soalan itu sangat menarik. Adat melenggang perut ini pernah diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu zaman dahulu, terutama di sebelah utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Okey. Di sebelah utara dipanggil kirim perut. Melenggang perut adalah satu amalan yang dilakukan terhadap bakal ibu yang sedang mengandung anak sulung. Anak sulung. Okey, pada usia berapa kandungan selalunya anak sulung? Biasanya anak sulung yang kandungan usia 7 bulan. Okey, maknanya bakal ibu akan melalui proses melenggang perut pada usia kandungan 7 bulan. Dan seperti mana yang dinyatakan oleh Cik Syahir tadi, adat melenggang perut dilakukan kepada bakal ibu mengandung anak sulung 7 bulan. Adakah waktu-waktu tertentu dilakukan adat tersebut atau ada pantang larang? Adat ini dilakukan pada akhir bulan. Itu seperti pada 19 hari bulan, 19 hari bulan, 21 dan 29 hari bulan mengikut kalender Islam. Iaitu pada hari jatuhnya pada hari Rabu dan hari Khamis sahaja. Jika dilakukan pada hari Selasa atau Jumaat, ia dianggap tidak begitu baik pada masyarakat, kepercayaan masyarakat dahulu. Ada setengah pendapat mengatakan adat ini sebaik-baiknya dilakukan pada waktu pagi, iaitu pada hari Jumaat antara jam 8 pagi hingga jam 12 tengah hari sebelum waktu zuhur. Itu dia para penonton. Adat melenggang perut ini tidak dilakukan sewenang-wenangnya dan ia memerlukan waktu-waktu tertentu dan hari-hari tertentu. Cik Syahir, kebiasaannya kan sebelum kita melakukan upacara tertentu ni, dalam adat Melayu, sudah tentu kita ada perkakasan ataupun kelengkapan yang penting untuk digunakan semasa upacara. Dan bagi adat melenggang perut itu sendiri, apakah bahan-bahan penting yang diperlukan bagi melakukan adat melenggang perut? Kebiasaan sebelum melakukan upacara tertentu, terdapat bahan atau perkakasan tertentu yang digunakan. Bagi adat melenggang perut, dia mengandungi bahan-bahan yang diperlukan, iaitu seperti tepak sirih. yang terdapat yang terdapat pada saya sini. Itu cermin.
limau nipis. Okey. Dan ini? Dan ini kelapa. Biasanya setengah tempat ada 2 biji dan lebih ada 2 biji. Ia bergantung kepada daerah tertentu yang mengamalkan amalan adat. Dan selain itu ada disediakan cincin, benang, dan juga minyak urut. Minyak urut. Okey, itu adalah perkakasan yang digunakan ya para penonton. Dan Cik Syahir, sudah tentu terdapat proses yang perlu dilalui oleh bakal ibu dalam upacara ataupun adat melenggang perut, dan bagaimanakah proses itu dimulakan? Okey. Proses melenggang perut dimulakan dengan Mak Midan membentangkan kain batik sebanyak 7 helai, 7 berlainan warna dengan 7 lapis. Dan seterusnya? Okey, bidan akan basahan itu diletakkan. Okey, yang dia maksudnya dia jadi benang tu. Dia jadikan menggunakan benang. Dia jadikan tali pinggang. Diletakkan di kain basahan ibu mengandung. Okey, ibu mengandung akan dipakaikan kain basahan dan diikat dengan cincin. Cukur dan kunyit. Cukur dan kunyit. Dan seterusnya, apakah yang dilakukan selepas dipakaikan kain basahan? Adakah ia dimandikan atau ia dibiarkan begitu saja? Okey, selepas itu Mak Bidan akan mengambil daun sirih setengah warna kuning, yang baca doa dan dia tabur di atas tempat bakal ibu tadi bersalin tu. Selepas seterusnya ibu tu dibawa ke bilik air untuk dimandi. Okey, ibu akan dibawa ke bilik air untuk dimandikan dengan menggunakan bahan apa tu? Air mandian tu, Cik Syahir? Air mandian tu digunakan daripada air perigi. Okey, dan inilah bahan-bahannya ya. Iaitu limau nipis yang dipotong halus dan juga daun keladi, kemoyan dipanggil. Daun kemoyan. Okey. Maknanya ibu akan dimandikan sebelum proses melenggang perut dilakukan. Dan seterusnya, selepas melalui proses-proses yang diterangkan oleh Cik Syahir tadi, apakah proses seterusnya selepas ibu dimandikan? Adakah ia dibaringkan? Sebelum dia dimandikan dulu, ibu duduk di atas kursi. Oh, dia didudukkan. Dia di atas kursi. Lepas tu Mak Bidan akan membaca Jambi Serapah sambil menyiram air di atas kepala ibu. Okey. Ibu perempuan tadi akan memakai kain basahan. Okey. Di samping itu Mak Bidan meletakkan telur di celah kain basahan. Okey, simbolik dia untuk memijak telur tersebut. Begitu mudahnya telur itu pecah, begitulah mudahnya untuk bersalin kepada kemudian hari. Itu dia para penonton. Telur yang dipecahkan oleh ibu, bakal ibu itu sendiri menandakan yang ibu itu akan mudah bersalin bila melalui proses kelahiran itu nanti. Seterusnya Cik Syahir, kalau kita lihat kan, selepas dimandikan, seterusnya ibu akan dibawa ke mana pula ataupun selepas dimandikan, maka ibu akan dinaik di halaman yang luas, diletak dibaring di atas kain 7 lapis seperti sebutlah. Para penonton boleh lihat di sini terdapat lapisan-lapisan kain batik lepas yang berlainan warna ya Cik Syahir. Jika kita lihat ada 7 lapisan kain yang bakal ibu akan berbaring di atas kain tersebut. Dan seterusnya proses yang dilakukan? Seterusnya Mak Bidan akan mengambil kain daripada kain ini, ia akan lenggangkan. Lepas tu satu persatu sebanyak 6 helai. 6 lapisan kain. Kain yang terakhir itu akan diletak di bawah baringan ibu muda tu. Itu dia para penonton, keunikan adat melenggang perut ni dilakukan satu persatu, di mana lapisan kain batik lepas yang berwarna berlainan color
melakukan begitu sebagai itulah dipanggil melenggang perut sebenarnya. Dan lapisan yang terakhir iaitu lapisan yang ketujuh ditinggalkan untuk dihadiahkan kepada mak bidan yang menandakan secara rasminya bidan tersebut telah ditempah oleh ibu tersebut berserta dengan wang pengeras sebanyak 5 suku atau RM1.25. Itu dia para penonton, berserta pengeras 5 suku atau RM1.25. Untuk makluman para penonton juga, jika dilihat dari sudut ataupun bidang perubatan, proses tersebut merupakan signifikan untuk mengetahui jantina bayi dalam kandungan Cik Syahir. Ya, betul. Di mana prosedur tersebut dinamakan imbasan ultrasound yang terdapat dalam bentuk 3D dan sekarang secara moden secara moden. Dan sekarang lebih canggih terdapat juga dalam bentuk 4D di mana jantina itu akan dapat dilihat dengan lebih jelas. Okey, baiklah para penonton. Itu dia. Jika anda mempunyai persoalan untuk diajukan kepada Cik Syahir, anda bolehlah berbuat demikian di ruangan komen dan insya-Allah Cik Syahir akan menjawabnya jika berkesempatan. Dan jika beliau tidak berkesempatan, beliau akan menjawabnya di akhir program nanti. Dan Cik Liza, sebelum kita teruskan lagi, cara proses untuk menentukan jantina, kita bolehkan pusing buah kelapa lah untuk menentukan pada masyarakat dahulu. Dia akan pusingkan kelapa ni untuk menentukan jantina lelaki atau perempuan. Itulah sebenarnya para penonton, buah kelapa ni digunakan semasa upacara melenggang perut, di mana dia dipusing. Bagaimana cara? Jadi Cik Liza, dia pusing daripada atas. Dia pusing macam ni. Lepas tu dia akan lepas. Dan ibu muda akan tolak dengan tapak kakinya. Sekiranya mata ni balik ke atas. Jika matanya menghadap ke atas, seperti yang ditunjukkan ni, untuk menandakan anak yang bakal dilahirkan adalah lelaki. Dan sekiranya sebaliknya, anak yang bakal dilahirkan ialah perempuan. Itu dia keunikan adat melenggang perut para penonton. Buah kelapa ni dijadikan bahan yang sebagai ramalan jantina bayi. Hanya ramalan tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya cakap tadi. Pada masa kini kita tidak lagi mengamalkan adat ini dan disebabkan kita mempunyai teknologi yang terkini dalam bidang perubatan. Baiklah. Saya sebenarnya tadi masa Cik Syahir ada sebut berkenaan wang pengeras 5 suku atau RM1.25. Kenapa Cik Syahir dia letakkan jumlah yang begitu? Adakah dia merupakan syarat ataupun tidak mempunyai makna? Yang pengeras sebanyak RM1.25 itu adalah syarat untuk acara melenggang perut. Tidak ada makna-makna selain itulah. Yang sebenarnya diamalkan oleh bidan-bidan dahulu, itulah yang diletakkan untuk sebagai pengeras untuk acara melenggang perut. Kita pun sedia maklum kalau pada masa dahulu wang pengeras ni dikira sebagai hanya adat je lah kan, tidak mempunyai apa-apa maksud. Seterusnya, jika ada soalan daripada para penonton, bolehlah ajukan di ruangan komen. Baiklah Cik Syahir, kita masih menunggu soalan. Sementara tu kita teruskan kita punya rungkaian dan keunikan berkaitan adat melenggang perut ni. Kita sedia maklumkan Cik Syahir, adat Melayu ni penuh dengan keunikannya, yang tersendirilah kan. Untuk ibu yang lepas melahirkan anak ni kan, adakah adat-adat lain yang diamalkan selepas
kelahiran, selepas melalui proses kelahiran apabila cukup tempoh mengandung seorang ibu itu. Okey, biasanya selepas berlahir, anak dia akan melalui proses bertungku, mengurut dan bertangkas. Berpantang. Okey, bantang tu itu pengalaman adab berpantangnya ialah dalam tempoh berpantang antara 44 hari hingga 100 hari yang pernah diamalkan pada masyarakat zaman dahulu. Maknanya seorang ibu yang melalui proses kelahiran, selepas melahirkan, ibu perlu melalui proses berpantang, mengurut dan bertungku dan bertangkas. Bertangkas. Okey, pengalaman masa mak saya. Okey. Mungkin Cik Syahir ada pengalaman sendiri yang pernah dilalui ataupun ibu ataupun saudara mara. Okey, saya cerita pengalaman masa mak saya melahirkan adik saya dahulu. Okey, dia bagi selepas melahirkan anak, dia panggil dari segi dapur dahulu, istilah panggil mendian ataupun dia panggil apa? Dia panggil memanaskan badan. Memanaskan badan. Ya, betul. Di dapur itu dia diletakkan kayu-kayu dan dibakar dan dinyalakan api. Okey, letak api dan ibu itu akan mengiring di sebelah api. Maksudnya ibu akan memanaskan badan dari api yang dinyalakan dari kayu-kayu bertujuan untuk memulihkan kesihatan. Dan tempoh berpantang ni juga kita ada waktu-waktu tertentu kan bagi adat Melayu, dan pada masa saya melahirkan dulu pun saya melalui juga proses ni Cik Syahir. Berpantang 44 hingga 100 hari. Untuk tempoh berpantang tu mengikut amalan masing-masing. Ada yang 44 hari, ada yang 100 hari. Mengikut kesesuaian adat masing-masing. Cik Syahir, selain daripada berpantang, bertungku, apakah adat lain yang biasa diamalkan oleh masyarakat Melayu pada zaman itu selepas ibu melahirkan anak? Kebanyakan wanita yang lepas melahir, dia acara cukur jambul dan memberi nama. Okey, dan juga untuk adat pijak tanah. Para ibu yang lepas melahirkan, kebiasaannya ahli keluarga lah kan Cik Syahir akan mengadakan majlis cukur jambul, dan pada masa itu juga nama bayi tersebut akan diberikan. Semasa majlis acara cukur jambul atau cukur kepala, sanak saudara dijemput untuk meraihkan bersama. Pada masa ni selalu juga diadakan majlis kesyukuran, menandakan bersyukur di atas kelahiran bayi dengan selamat. Itu dia. Ada soalan daripada penonton? Jika ada soalan boleh diajukan. Kita ada soalan, saya dimaklumkan kita ada soalan dan saya masih menunggu soalan. Cik Syahir, jika kita saksikan di sini, inilah situasi sebenar masa kita lakukan adat melenggang perut pada zaman dahulu, di mana ibu, ada mak bidan dan ada juga ibu kepada, saya difahamkan ada juga ibu kepada bakal ibu yang akan menjadi peneman semasa adat melenggang perut dijalankan. Diorama kita ini adalah sama seperti yang dipernahkan diamalkan pada masyarakat dahulu. Diorama ini maksudnya sebiji apa yang diamalkan dahulu kita pamerkan balik di dalam galeri. Bermaksud situasi sebenar yang diamalkan pada masa dulu. Kita ada soalan daripada penonton ya. Adakah adat melenggang perut ni hanya untuk anak pertama sahaja Cik Syahir? Ya, cantik soalan tu. Biasanya diamalkan hanya untuk anak
utama sahaja. Seperti yang dinyatakan oleh Encik Syahir sebentar tadi, adat melenggang perut ni hanya diamalkan kepada bakal ibu yang mengandung anak sulung dan usia kandungan 7 bulan. Betul. Maknanya kalau untuk anak kedua, ketiga dan seterusnya tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Okey, kita ada lagi soalan. Okey, ada lagi soalan? Saya dimaklumkan kita ada soalan yang diajukan oleh para penonton. Baiklah, Cik Syahir, adakah lenggang perut berbeza mengikut negeri ataupun daerah masing-masing? Adat melenggang perut ni memang berbeza mengikut negeri dan juga daerah. Sebagai contoh, di sebelah utara lah saya sebut, di Perak, di Lenggong, cara penyediaan bahan, cara untuk menentukan kadar kelahiran anak, mengikut bahan-bahan yang disediakan adalah berbeza. Sebagai contoh tambahan, kalau di sebelah bahagian selatan, di Negeri Sembilan lah, saya tak sebut mana tempat, dia menyediakan hanya 2 kain lapis sahaja. Itu dia para penonton. Adat melenggang perut ni dilakukan atau diamalkan mengikut kepercayaan ataupun amalan bagi daerah-daerah yang berlainan, maka adatnya pun berlainan. Ya, betul. Jika ada soalan ataupun Cik Syahir ada ingin menambah apa-apa untuk dikongsikan? Kita tengok ada soalan lah pada baiklah. Okey, rasanya tiada lagi soalan, dan jika para penonton mempunyai soalan yang ingin diajukan kepada Cik Syahir berkaitan adat melenggang perut atau berkaitan muzium adat, bolehlah emailkan persoalan anda kepada Encik Syahir di email beliau yang beralamat syahir@jmm.gov.my. Okey, syahir@jmm.gov.my. Dan saya rasa kita dah sampai ke penghujung program, dan akhir kata dari Cik Syahir untuk disampaikan kepada para penonton. Okey, terima kasih Puan Aziza. Untuk penonton di luar sana, saya mengadu-adukan dan menjemput tuan-tuan datanglah sendiri untuk melihat diorama berkenaan adat melenggang perut. Dan selain itu, di Muzium Adat kita ada pelbagai adat. Sebagai contoh, adat turun perahu, adat kematian, adat perkahwinan, dan khusus lagi berkenaan adat upati di Negeri Sembilan. Itu dia pesanan dari Cik Syahir. Jika anda ingin mengetahui ada adat di dalam masyarakat Melayu, bolehlah datang sendiri ke Muzium Adat dan saksikan sendiri di galeri-galeri pameran yang terdapat di Muzium Adat. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ingin saya ingatkan, ikuti perkembangan terbaru program dan aktiviti anjuran Jabatan Muzium Malaysia di website rasmi Jabatan Muzium Malaysia www.jmm.gov.my. Dan akhir sekali, teruskan kesetiaan anda bersama program Tanya Siapa? Tanya Curator pada siri-siri yang akan datang dengan topik yang menarik untuk dikongsi bersama. Dan seperti biasa, jangan lupa #museum kita, tamadun kita. Bye!